Jabatan Kejaran Raya JKR perlu lebih proaktif dalam memantau dan memeriksa jalan rosak di seluruh negeri tanpa menunggu aduan atau kemalangan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor melahirkan rasa sedih dengan kejadian kemalangan maut membabitkan seorang penunggang motosikal yang dikatakan berlaku akibat jalan berlubang baru-baru ini. Datuk Haji Ji berkata JKR perlu kerap memantau dan menyelenggara jalan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Amanat Tahun Baharu 2025 Ketua Menteri bersama Penjawat Awam Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau turut menekankan masalah bekalan air adalah berpunca daripada kelemahan pengurusan dan kecurian sehingga menyebabkan 60% air bersih hilang. Datuk Haji Ji memberitahu beberapa projek sedang dijalankan termasuk pembinaan loji rawatan air Kogopon 2 di Papar dan empangan hidroelektrik Ulu Padas di Tenom yang dijangka siap pada 2029. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT komited memperkukuhkan kerjasama strategik dengan badan bukan kerajaan NGO untuk membasmi kemiskinan bandar dan meningkatkan kesejahteraan komuniti. Ke arah itu, KPKT melaksanakan kursus solekan dan keusahawanan menerusi program pemerkasaan ekonomi komuniti bandar PEKB 2025 dengan kerjasama Kelab Belia Perpaduan Kampung Labuan dan OMG Academy. Program bertujuan meningkatkan kemahiran peserta dalam bidang dandanan diri serta keusahawanan agar mampu dijadikan sebagai perniagaan yang boleh memberikan pendapatan yang lebih tinggi, seterusnya meningkatkan kualiti hidup dan keluar dari garis kemiskinan. Peserta didedahkan dengan modul-modul keusahawanan, celik kewangan, program-program make-up dan juga bagaimana menjadi seorang usahawan selepas program ini. Selama 7 hari kami mendapat banyak ilmu tentang asas makeup dan juga hairstyle dan juga paling advance lagi kami dapat belajar tentang keusahawanan lah. Kami mempelajari banyak tentang teamwork, organisation dan juga cara-cara bagaimana kita boleh kembangkan kami punya bisnes dan juga tenaga pengajar ada juga mengajar cara-cara kami bersolek dan bagaimana kita membuat dandanan rambut. Majlis perasmian penutupan bagi program tersebut disempurnakan Timbalan Setiausaha Bahagian Cawangan Pembangunan Komuniti Bandar, Bahagian Kesejahteraan Komuniti KPKT Nurul Azwan Abdullah. Program telah diadakan selama 7 hari bermula 14 Februari lalu melibatkan 35 peserta yang berdaftar dengan IKASI di negeri ini. Lembaga Hakim Pelawat Penjara LHPP Negeri Sabah merancang program khidmat masyarakat berkonsepkan keadilan pemulihan. Pendekatan seumpama dilihat mampu mempersiapkan penghuni penjara untuk kembali kepada keluarga dan masyarakat. Pengerusi LHPP Datuk Catherine Lee ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. He's very encouraging. He actually said, very good job that we're doing. So he said, keep up. But he did suggest more skills should be given to the inmates. Training like batik making, which we do have. Something that they can actually get a good job when they come out. Konsep keadilan pemulihan memberi fokus kepada pemulihan prospek dan membaik pulih hubungan dengan mangsa serta masyarakat. 788 murid dari SK Sri Manis dan SK Gum-Gum Sandakan menerima bantuan awal persekolahan Yayasan Bank Rakyat. Sumbangan berupa beg dan peralatan sekolah itu diserahkan pengerusi Yayasan Bank Rakyat, Datuk Philip Lasimbang. Bercakap kepada RTM, Datuk Philip memberitahu sumbangan ini antara program tanggungjawab sosial korporat pihaknya bagi membantu golongan memerlukan sekaligus menoktahkan kemiskinan di negeri ini melalui aspek pendidikan. Ini satu sumbangan kita kepada usaha ini yang memang diwar-warkan oleh kerajaan khasnya Perdana Menteri kita. Jadi kita menyahutlah melihat ini sebagai satu inisiatif yang penting untuk kita menyelesaikan secara jangka panjang. Kalau kita cukup memberikan pendidikan kepada anak-anak kita sekarang, masa depan kita saya rasa lebih baik. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Usahawan Lestari Sabah, Dr. Peter Junior 19 bersyukur inisiatif Yayasan Bank Rakyat sekurang-kurangnya dapat meringankan beban golongan susah, khususnya di luar bandar.
Kedua-dua guru besar ini cukup prihatin kepada murid-murid. Mereka selalu memberitahu kepada saya bahwa banyakkan murid daripada luar bandar ini memerlukan bantuan. Jadi saya mendapat satu saranan dan satu sokongan daripada Yayasan Bank Rakyat melalui Datuk Philip Lasimbang yang merupakan satu inisiatif baru yang ada di kawasan Gumgum ini untuk pelajar-pelajar luar bandar di kawasan ini. Saya mau guna ini untuk belajar. Saya akan jimatkan duit keluarga saya dan saya akan guna beg ini dan buku ini dengan Yayasan Bank Rakyat Pagi. Rasa gembira lah sebab dapat bantuan, dapat meringankan beban ibu bapa supaya dapat menjimatkan lagi perbelanjaan. Boleh pakai beg sekolah ni untuk sekolah dari awal tahun sampai ke akhir tahun. Bergunalah untuk semua yang tak mampu beli beg. Bergunalah. 256 Malim Gunung Kinabalu dan 49 pelajar Sekolah Kebangsaan Sagindai Ranau menerima sumbangan berupa bakul makanan dan bantuan peralatan sekolah sumbangan syarikat pembekal daging beku. Sumbangan disampaikan Tunku Mariam Zahrah Sultan Iskandar di Ranau. Sumbangan 305 bakul makanan ini bertujuan membantu golongan yang masih terkesan akibat pandemik COVID-19 khususnya Malim Gunung dan pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan. Tunku Mariam Zahara melihat sendiri cabaran yang dihadapi Malim Gunung ketika mendaki Gunung Kinabalu 6 tahun lalu. InsyaAllah banyak lagi yang kami boleh beri perhatian kepada dan semoga lebih banyak orang datang ke depan dan membantu. Jadi ini kita buat ni sebagai macam pembuka untuk orang lain datang membantu lagi. Saya Lawrence Kepeg, mewakili Malim Gunung Kinabalu, mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Tengku kerana walaupun dah 6 tahun berlalu yang kita naik di Gunung Kinabalu, pun dia masih ingat dengan malim-malim dan kebajikan malim di Gunung Kinabalu. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Tuanku kerana mengadakan program seperti ini. Saya berharaplah supaya program ini berterusan dapat membela kita punya pelajar-pelajar terutama yang di luar bandar. Tunku Mariam Zahara kini dalam rangka lawatan 4 hari ke Sabah sehingga Sabtu ini. Perkemahan Kembori Pandu Puteri Peringkat Kebangsaan 2025 di Wisma Pandu Puteri Kota Kinabalu berjalan lancar. Program perkemahan sehingga hari ini itu bersempena ulang tahun Persatuan Pandu Puteri Malaysia ke-109. Ketua Pesuruhjaya Pandu Puteri Cawangan Sabah Shirley Wong berkata, pelbagai aktiviti dianjurkan bagi mendidik dan mengasah kemahiran ahli Pandu Puteri. Apa yang kami boleh bagi bimbingan atau didikan untuk ahli-ahli masa hadapan supaya mereka boleh berjuang dan berdikari untuk menjadi satu generasi yang akan datang. Beliau ditemui RTM dalam kem Kembori Pandu Puteri Peringkat Kebangsaan di Kota Kinabalu. Rata-rata ahli Pandu Puteri yang ditemui teruja menyertai kem berkenaan. Perasaan seronok, excited sebab ini kali pertama saya untuk sertai perkemahan Kembori ini. Saya rasa seronok sebab saya dapat jumpa kawan-kawan yang lain ramai. Sebagai seorang ahli Pandu Puteri, saya rasa Kembori ini macam bagi semua orang pengalaman yang baru. Perasaan saya banggalah sebab bukan semua orang dapat peluang untuk masuk dalam camping begini ni. Saya rasa patut untuk meningkatkan keyakinan diri seorang ahli Pandu Puteri. Patut sebab dia sangat penting untuk kita berkomunikasi dengan orang. Lagi-lagi umur-umur kita patut bersosial dengan orang. Lebih 600 peserta terdiri pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 6 dari 10 negeri menyertai kem ini. Antaranya Sabah, Pahang, Negeri Sembilan, Sarawak dan wilayah persekutuan. Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak bersama-sama Debbie Amanda di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.